Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Bandani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa thalathuna al-hajj wal-umratu fardan wa naflan. Masuk perbahasan yang seterusnya pada menyatakan cabang-cabang iman yang ke-38. Waw istinaf al-thamin wa thalathuna bermula yang ke-38. 38 tu mubtada. Khabar al-hajju ialah haji, ataf wal umratu dan juga umrah. Fardan wa naflan ay sawa'un kana sama ada adalah keduanya haji umrah itu fardan fardu ia wa naflan atau naflan ataupun sunat. Haji sunat iaitu haji yang dilakukan selepas melaksanakan haji fardu lah. Maka haji yang berlaku selepas daripada buat haji fardu dia panggil haji sunat. Umrah pun fardu setiap orang atas setiap orang seumur hidup. Kalau dia buat umrah lebih daripada sekali, maka umrah yang kedua dan ketiga dan seterusnya itu dia panggil sebagai umrah sunat. Ruya diriwayatkan akan naib fa'il annallaha akan bahwasanya Allah Ta'ala, Allah isim anna, Ta'ala fi mahalli nasbin hal keadaan Allah Ta'ala itu maha tinggi, khabar anna yaqulu berkata ia, berfirman ia, ya Allah, fil hadithi jar majrur wa al-kursi sifat ay al-mansubu ila al-kursi. Dalam hadis yang dinisbahkan kepada kursi, kerana hadis kursi ni hadis yang lafaznya daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi maknanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Quran lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi mengungkapkan semula apa yang Allah Taala sebut. Mana Nabi ungkap lafaz daripada Nabi tapi makna daripada Allah Taala. Inna abdan sahhahtu. Inna abdan sahhahtu lahu. Wa jisman wa wassa'tu alaihi fil ma'ishati yamdi alaihi khamsatu a'wamin la yafidu ilayya la mahrumun. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba. Itu isim inna.
Sahhahtu khabar inna. Sahhahtu. Sahhahtu telah memberi kesihatan oleh aku. Lahu baginya, bagi hamba. Jar majrur. Beri kesihatan maf'ulun bih jisman. Akan jising. Akan badan dia. Wa wassa'tu ataf kepada sahhahtu. Dan memberi keluasan ia oleh aku. Alaihi atahnya ay alal abdi. Atas seorang hamba. Fil ma'isyati jar majrur. Wa wassa'tu ta'aluk pada fi. Wa wassa'tu itu dia punya muta'alak. Fi muta'alik. Memberi keluasan tu dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya. Duduk tengah hidup ni lah. Maka jawabnya yamdi alaihi. Bukan. Yamdi alaihi. Tu bukan jawab lagi tu. Dia kata tadi. Ada jawab ke? Tak ada. Inna abdan sahahtu lahu jisman wa wassa'tu lahu alaihi fil ma'isyah. Yamdi alaihi alal abdi tu khamsatu a'wamin. Ataupun berlalulah. Berlalulah. Alaihi atahnya atah hamba jar majrur. Fa'il khamsatu a'wamin. Selama 5 tahun. La yafidu ilayya la mahrumun. Dan la yafidu, hal keadaan dia tidak yafidu, tidak mendatangi ia hamba tu, ilayya kepada aku, niscaya la mahrumun. Itu baru khabar bagi inna sebelah. Khabar inna bagi muka surat sebelah. Lam tu lam muzahliqah. Lam yang digelincirkan jadi khabar. Asalnya ada pada mubtada'. Yang tidak datang kepada aku dalam tempoh 5 tahun dalam keadaan aku telah beri kepada dia kesenangan. Aku beri kepada dia kesihatan. Dia tak mari. Maka la mahrumun. Maka hamba tersebut diharamkan. Yakni apa diharamkan? Yakni terhalang daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terhalang daripada rahmat Allah dan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kalau orang yang punya kelebihan lah. Keluasan harta. Kalau kita ni memang tak mampu dah. Ataupun mampu tapi kena ikut giliran. Tabung haji contohnya. Tapi kalau ada keluasan untuk pergi kepada swasta, gilah. 50,000 paling murah. 50,000 paling murah, paling mahal 80,000, 90,000. Itu kalau ada kemampuan situ, sila. Jadi kalau nak tengok tabung haji, Allah berapa ratus tahun nak beli tu. Tu pun tak tahulah tu boleh dapat ke tak tu. Kalau Saudi hari tu dia kata atas umur 60 tak boleh dah buat haji. Dia bagi hak dah selepas pada Covid dulu. Wattasi'u wathalathuna, dan bermula, jadi kalau tak mampu pergi haji, pergi umrah jadi dah. Wattasi'u wathalathuna, dan bermula yang ke-39, khabar at-tawafu, ialah tawaf. Ialah pada jadi la yafidu tu, tengok kat bawah tu dia kata la yafidu ilayya ay la yazuru baiti. Makna tidak ziarah, tak datang lah. Tak ziarah, tak datang kepada bait aku. Samalah tak datang, tak ziarah tu. Apa bait tu? Wa huwal Ka'bah tu, dia itu Kaabah. Tu alla mahrumun, niscaya diharamkan. Apa yang diharamkan? Ay yaqdi alaihi bil hirman. Menentukan oleh Allah atas hamba itu bil hirman, dengan pengharaman itu, minal khairi, daripada kebaikan, au min mazidi thawabi, ataupun tambahan pahala, wa umumil ghufrani, dan keumuman ampunan dosa. Tak dapatlah tu. Habis. Wattasi'u wathalathuna, dan bermula yang ke-39, waw istinaf. At-tasi' wathalathuna, yang ke-39, khabar at-tawafu, ialah tawaf. Tawaf tu 7 pusingan tu lah. Tu 7 pusingan. Wahuwa, dan bermula dia, waw istinaf bayani. Seolah-olah orang tanya, madza tawaf? Apa itu tawaf? Wahuwa, dan bermula dia tawaf. Khabar afdalu min ghairihi, ialah yang lebih utama, min ghairihi, min ghairi tawafi, selain daripada tawaf, berbanding lain daripada tawaf, dia lebih afdal. Apa ghairihi? Bayan. Minal ibadati, daripada segala ibadat-ibadat. Hatta, goyahnya, sehingga kan, minal umrati jal maju, daripada umrah sekalipun.
hatta tawaf tu lebih afdal daripada umrah tu sendiri. Bahkan kalau tak ada tawaf, tak ada umrah. Tak ada tawaf, tak ada haji. Tak jadi haji dan tak jadi umrah kalau tidak ada tawaf. Jadi, tawaf ni sebahagian daripada ibadat yang paling afdal. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebagian ulama lah. Ada sebagian ulama yang mengatakan tak boleh kita kata tawaf tu lebih afdal daripada umrah. Kok mana kita kata tawaf tu lebih afdal daripada umrah? Sedangkan umrah tu tidak akan berlaku melainkan adanya fardu umrah. Fardu tawaf. Kalau tawaf ni sebahagian daripada fardu ataupun rukun haji ataupun umrah. Jadi macam mana kita kata tawaf tu lebih afdal daripada umrah sedangkan umrah tu tak akan berlaku melainkan dengan tawaf. Jadi maknanya umrah tu ada tawaf, ada cukur, ada macam-macam. Kalau tawaf satu tawaf tu satu ya, single. Tawaf tak semestinya masuk dalam haji umrah, ada tawaf sunat. Saya saja duduk hotel tu turun-turun pergi tawaf. Boleh. Antara amalan pada Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullah pengarang kitab Baqaratul Amani, dia suka tawaf bila duduk Mekah tu. Dia ngajar Mekah tu malam-malam dia ibadat tak banyak mana, tapi ibadat dia suka tawaf. Suka tawaf. Wa qila ay wa qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebahagian ulama, huwa bermula dia tawaf tu bi Makkah, di Mekah tu, afdalu minas salati lil ghuraba. Bermula dia umrah tawaf. Huwa tu mubtada, bi Makkah, di Mekah. Bi makna fi, di Mekah tu khabar, afdalu lebih utama minas salati daripada sembahyang lil ghurabai bagi orang yang asing, yakni orang yang luar Mekah. Orang yang luar Mekah. Jadi tawaf di Mekah lebih afdal. Sebagai ulama kata lebih afdal berbanding dengan orang yang semayang. Yang semayang tu pula orang luar Mekah. Wa qila ay qala ba'dul ulama, dan telah berkata sebagian ulama as-saumu afdal. Puasa, bermula puasa mubtada itu khabar, afdalu terlebih afdal, ay afdalu min ghairihi. Biasalah nak menentakkan keutamaan ibadat mana ni jadi khilaf banyak. Wa qila, dan kata sebahagian ulama lagi mubtada al-hajju, bermula haji itu khabar afdalu, terlebih afdal, terlebih utama. Ai afdalu min ghairil haji, terlebih utama daripada selain haji. Kata Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiah Imam Ibrahim Al-Bajuri ala Fathil Qarib, haji inilah satu-satunya amalan yang boleh mengampunkan dosa besar. Wa 'alal asahi ay wa in jaraina 'alal qawlil asahi, dan jikalau kita berpandangan atas pandangan yang asah, inna salata, sesungguhnya sembahyang itu, as-salata isim inna, khabar afdalu, terlebih afdal, min sairil ibadati, daripada keseluruhan ibadat. Min sairi jar majrur wa huwa mudhaf, al-ibadati mudhaf ilaih. Bahkan sembahyanglah adalah ibadat yang paling afdal. Ibadat yang paling afdal atas pandangan asah ialah sembahyang. Ibadat yang paling afdal ialah sembahyang. Itu ibadat badaniyah. Ibadat yang badaniyah. Mana haji pun tak boleh atasi, umrah pun tak boleh atasi. Sembahyang Nabi SAW ambil syariatnya di mana? Di langit tu. Jumpa dengan Allah Ta'ala yang tidak tahu kaifiat dia lagu mana. Mengambil mayang dan berjumpa dengan Nabi-Nabi. Terutamanya Nabi Musa AS, memberikan Nabi SAW cadangan untuk patah balik pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurangkan qadar semayang. Itu nisbah syariat. Dia punya hikmah dia begitu. Nisbah diri Nabi SAW tu pula, dia patah balik, bertambah-tambah nur Nabi SAW apabila dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala banyak kali. Berapa banyak melihat Allah Ta'ala banyak kali tu. Alright. Wa alaika in kunta. Madri. Wa alaika
in kunta mujawiran bi Makkah bi kathrati tawafi wa alayka, dan atas engkau lah. Mana suruhlah. Hendaklah engkau tu. In kunta, jikalau adalah engkau itu, khabar kunta, mujawiran bi Makkah, berdekatan ia engkau itu bi Makkah, di Mekah. Bi kathrati tawafi, dengan banyak tawaf. Bi kathrati jar majrur wa huwa mudhaf, at-tawafi mudhaf ilaih. Mana? Mu ni kalau dekat dengan di Mekah tu, seyugionya lah. Alaika seyugionya lah. Hendaklah kamu memperbanyakkan tawaf. Kalau tawaf tak ada tawaf fardu, tawaf sunat. Gitu. Fa inna tawafa kulli usbu'in ya'dilu 'itqa raqabatin. Maka sesungguhnya tawaf setiap minggu. Ada kelebihan orang yang dekat Mekah lah. Tawafa isim inna kulli mudhafu ilaih usbu'in mudhafu ilaih. Maka sesungguhnya tawaf setiap minggu itu khabar ya'dilu, menyamai ia tawaf maf'ul bihi 'itqa raqabatin, akan merdeka seorang hamba perempuan. Seorang hamba perempuan. Bukanlah seorang hamba lah raqabah ni. Dia kena qaid raqabatin mu'minah ke apa. Seorang hamba. Jadi memerdekakan seorang hamba pahala yang cukup besar. Nak merdeka hamba sekarang tak ada. Jadi asalkan dapat menyamai pahala memerdekakan hamba pun, jadilah dia pun buat tawaf. Boleh. Tu. Fa'atiq mastata'ta talhaq bi ashabil amwali ma'a ajril faqri. Dia kata fa'atiq, maka hendak bebaslah. Fa'atiq, maka hendak bebaslah. A'taqa yu'tiqu i'taq. Maka hendak bebaslah, hendak merdekalah oleh engkau, maf'ulun bih, ma akan barang, istata'ta, barang yang berkemampuan oleh engkau. Jadi ma tu ma mausuliyah tu. Tak ada dia punya aid dhamir itu dia hazaf. Istata'tahu, yang mampu oleh engkau akan dia akan barang. Tu. Tu dia tulis kat arrow bawah tu, ai ma dumta mustati'atan qadiratan 'alal i'taqi, iaitu selama mana kamu itu berkemampuan dan berkebolehan atas memerdekakan. Lepas tu au allazi istata'tahu, tu dia takdihu, ataupun yang mampu oleh engkau akan dia, akan barang tu, au syai'an, atau sesuatu, istata'tahu, yang mampu oleh engkau akan dia, akan sesuatu. Habis. Maka dia kata fama, maka bermula ma tu mausuluhu, ialah mausul, yang isi mausul lah. Intaha, selesai. Talhaq. Jadi kalau merdeka kali oleh engkau akan barang yang berkemampuan oleh engkau akan dia akan barang. Jadi kena takdir silah hu kembali kepada ma. Talhaq bi ashabil amwali. Talhaq, maka talhaq bi ashabil amwali ma'a ajril faqri. Merdekakanlah oleh engkau akan ma sini kena pada hamba lah. Ma sini kena kepada hamba. Jadi kata-kata dah hamba tu orang berakal. Macam mana boleh kata ma? Kita kata ma kadang-kadang boleh kena kepada yang berakal. Merdeka kalau oleh engkau akan hamba semampu engkau. Talhaq bi ashabil amwali. Mudah-mudahan talhaq niscaya lah. Niscaya berhubunglah oleh engkau bi ashabil amwali, dengan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Orang-orang yang mempunyai harta. Talhaq bi ashabi jar majrur wa huwa mudhaf, al amwali mudhaf ilaih, ma'a ajril faqri, serta pahala ataupun ganjaran orang yang fakir. Itu kelebihanlah orang yang memerdekakan hamba. Orang yang merdekakan hamba dan dimerdekakan sungguh ketika ada kemampuan, maka dia akan dihubungkan, dia akan dikaitkan dengan orang-orang yang punya harta serta pahala ganjaran orang-orang yang fakir. Yang panggil cakapan nak panggil apa? Nak mengatakan bahawasanya orang yang merdeka hamba ni pahala banyak tu ya. Pahala dia besar. Sehingga kan dikaitkan, dihubungkan orang yang merdekakan hamba jika mampu ni seperti orang yang punya harta. Orang yang punya harta dan pahala dia seperti orang fakir. Kalau orang fakir tu dia sabar terhadap kefakiran, pahala dia besar. Tapi orang fakir tu boleh jadi sombong juga. Kalau kita tak pernah bagi hati sebut.
boleh jadi suka dunia juga. Boleh jadi suka dunia, boleh jadi suka dunia. Sekira-kira kalau dapat harta tu, dia akan ingat, dia akan cinta harta tersebut sehingga lupa apa yang dia ada, sehingga lupa Allah Ta'ala. Boleh jadi fakir dan miskin tu boleh jadi orang yang lupa dengan Allah Ta'ala, orang yang ahli dunia, orang yang hubbud dunia, cinta pada dunia, hubbul jah, cinta pada kedudukan. Wal'iyadzubillah. Wal arba'una al-firaru bid-dini, dan ataf mutada waw istinah. Wal arba'una, dan bermula yang ke-40-nya khabar al-firaru bid-dini. Al-firar iaitu lari, melarikan diri, bid-dini ay bihtimalid din ataupun bihamlid din, dengan membawa agama. Melarikan diri dengan membawa agama. Mana apa ni? Iaitu hijrah. Bukan melarikan diri pada perang ni. Wa fihi, ni kata wa fihi ay wa fil firar ni, dan pada melarikan diri dengan bawa agama tu mubtada muakhar al-hijratu, ialah hijrah. Fihi ta'alluq suatu mahzuf khabar. Hijrah tu min ibtida, bermula daripada daril kufri, tempat orang kufur, dari jar majrur wa huwa mudhaf, al-kufri mudhaf ilaih, ataf pada kufri, wal fisqi, dan juga kefasikan, tempat orang fasik di hijrah. Yang ini kepada tempat yang dari Islam lah, kepada tempat orang Islam, kepada tempat orang beriman, kepada tempat orang soleh, bukan tempat orang fasik. Fala tuqim bainal kuffari, maka janganlah la nahi, janganlah menetap oleh engkau bainal kuffari, antara orang-orang kafir. Maknanya jangan menetap di tempat yang mana kesemuanya banyak orang kafir. Fa inna fi dhalika dhalikal iqamah bainal kuffar tu, maka sesungguhnya pada demikian itu, demikian duduk berserta antara orang-orang kafir tu. Isim inna muakhar ihanata dinil islami, iaitu menghinakan akan agama Islam. Idhafat sifat, idhafat masdar kepada maf'ul. Ataupun dia panggil merendah-rendahkan agama Islam. Fi dhalika ta'alluq suatu mahzuf, khabar inna muqaddam, ihanata isim inna muakhar, dini mudhafun ilaih, al-islami mudhafu ilaih. Kerana dalam kitab Munakahat itu sebut bahawasanya kalau kita duduk di dalam medan kufar ataupun orang-orang kafir, takut-takut nanti lahir anak, akan menyebabkan anak tersebut terpengaruh dengan budaya-budaya orang kafir dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka lebih selamatnya duduk di negeri Islam lah, negara Islam. Kita ni alhamdulillah, Malaysia ni boleh kata negara Islam, negeri Islam lah, walaupun tak tahulah iktiraf redak tu. Tapi negara Islam lah, sebab sultannya Islam, muftinya ada, Islam semua lah. InsyaAllah ta'ala. Cuma Islam pula dah macam-macam jenis pula. Betul ada, tak betul ada. Kita nak betul lah. Wa i'la'a kalimatil kufri, dan juga meninggikan akan kalimah kufur. Kalau kita duduk dalam Islam, dalam negara kafir ataupun negeri sekitaran orang kafir tu, akan meninggikan lagi kalimatil kufri, kalimah ataupun simbol-simbol, benda-benda yang boleh menyebabkan kekufuran itu meningkat ataupun kekufuran itu lebih tinggi berbanding Islam. Wal'iyadzubillah. Wa i'la'a ataf kepada ihanata, kalimati mudhafu ilaih, al-kufri mudhafu ilaih. Ala kalimatillah, i'la' ta'alluq ala, i'la' muta'alla' ala muta'alliq, meninggi ala kalimatillahi ta'ala, atas kalimah Allah ta'ala. Ta'ala fi mahalli nasbin, hal keadaan Allah ta'ala tu maha tinggi. Berlaku penghinaan baka Quran ke, baka kitab hadis ke dan sebagainya, itu penghinaan di dalam negara-negara kafir. Maka hendaklah kita berhijrah. Wahdhar minad dukhuli tahta dhimmati kafirin mastata'ta. Wahdhar, dan hendak hati-hatilah oleh engkau, minad dukhuli, daripada masuk, jar majrur, tahta dhimmati kafirin, di bawah tanggungan orang kafir ataupun di bawah perlindungan orang kafir. Di bawah tanggungan orang kafir ataupun kita kata di bawah perlindungan orang kafir. Tahta dhimmati, tahta di zaraf, dhimmati mudhafu ilaih, kafirin mudhafu ilaih. Mastata'ta ay mastata'tahu, semampu, sebarang, barang mampu oleh engkau akan dia akan barang. Mana kalau boleh menjauhi daripada berlakunya diri dia itu di bawah pemerintahan orang kafir ataupun di bawah perlindungan orang kafir, kalau boleh elok, sila elokkan semampu boleh.
Gitu وكذلك المذكور من الهجرة. Apa lagi al-firar min ad-din tu, bid-din tu. وكذلك dan seperti demikian al-madhkuri min al-hijrah. Tu dia punya musyar ilaih. Yang tersebut daripada hijrah tu, begitu juga fal tuhajir an kulli khuluqin madhmumin. Maka hendak berhijrahlah. Kejap fal tuhajir ke? Mana dia? Fal tuhajir. Sebab hajara yuhajiru muhajarah. Hajara yuhajiru muhajarah. Tak ada. Tak ada. Tahajara ya tahajaru tahajarah. Tak ada. Sebab dia tuhajir. Bila tuhajir, tak dapat tidak, wazan dia hajara yuhajiru. Tuhajiru. Kemudian, jadikan lamul amar, masuk lamul amar, matikan ra, majzumkan ra, jadilah dia tu suruhan. Fal tuhajir, maka hendak berhijrahlah oleh engkau. Cuma pelik jugalah kalau lamul amar ni masuk pada matu khitab anta ni, sebab kalau anta tulislah guna fi'il amar. Anta antum antum, anti antum antuna. Tak apalah ikut dia lah. Fal tuhajir, maka hendak berhijrahlah engkau an kulli khuluqin madhmumin, daripada setiap khuluq. Dia bukan khalq, khuluq ni akhlak. Perangai-perangai, sifat madhmumin, yang diburukkan, yang dicela. Syar'an ay fi syar'i mansub binaz'il khafi, dalam syarak. Hijrah juga daripada perangai-perangai buruk dalam syarak, kepada perangai-perangai yang baiklah. Qad dhammahu Allah Ta'ala fi kitabihi aw ala lisani rasulihi. Qad dhammallahu, sesungguhnya telah menghina ataupun telah mengecamlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hu maf'ulun bih, akan khuluqin madhmum tu. Sifat yang tercela tu fa'il oleh Allah fi kitabihi, dalam kitabnya, kitab Allah iaitu Quran. Atau ataf kepada fi, ataupun qad dhammahu Allah, telah mencelalah oleh Allah Taala akan sifat yang buruk itu. Ala lisani rasulihi, rasulillah, atas lisan, atas lidah rasulnya, Rasul Allah Subhanahu wa taala, iaitu melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'yadu billah. Mudah-mudahan kita semuanya beriman dengan Allah Taala dengan akhlak yang baik. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Siapa-siapa yang datang kepada kamu yang mana kamu redha terhadap agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu terima, jangan tolak. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, al-hadi wal arba'una al-wafa'u bin nadhri wat taharri fil iman. Fil iman betul. Fil iman. Al-hadi, tak ada waw patut ada waw lah. Waw tu istinah. Al-hadi wal arba'una mubtada, bermula yang ke-41 pula. Yang ke-41 daripada kesempurnaan iman ialah khabar al-wafa'u bin nadhri. Al-wafa'u bin nadhri. Nazar. Iaitu memenuhi dengan nazar. Mana menunaikan nazar. Menunaikan nazar bin nadhri jar majrur. Al-wafa'u khabar. Al-wafa'u ta'alluq pada ba. Menunaikan dengan nazar. Apa dia? Iaitu menunaikan apa yang dinazarkan. Menunaikan nazar dalam mazhab Syafi'i hukum dia wajib. Hukum dia adalah wajib. Wa taharri fil aimani, dan juga wa taharri, kita kata wa taharri ni tahari biasa apa? Wa taharri fil aiman. Aiman ni supah-supah juga ni.
Wat-taharri fil aimani, dan panggil apa? Berhati-hati dalam bersumpah. Mana dia tidak sumpah secara melulu lah. Dia tidak sumpah secara melulu. Dia tidak bersumpah secara melulu. Dia sumpah tak kena tempat ke. At-taharri fil aiman. Iaitu dia bersumpah dengan cara yang betul. Bukan cara yang tak betul. Qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh fa'il, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yufu nuzurahum. Wal yufu lamul amar, dan hendaklah menyempurnakan, melengkapkan oleh kalian akan maf'ul bih nazar kalian. Surah Al-Hajj ayat 29. Wa qala ta'ala, dan telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahfazu aimanakum. Bolehlah kita kata at-tahari itu makna menjaga pada, berjaga-jaga dalam sumpahnya. Seperti mana firman Allah Ta'ala ni, wahfazu aimanakum. Hendak jagalah oleh kalian akan sumpah-sumpah kalian. Okey. Kemudian, itu surah Al-Ma'idah ayat 89. Dia kata, wahdhar fi yaminika an tahlifa bimillatin ghairi millatil islami. Mana berjaga-jaga dalam sumpah ni begini. Tafsir ni. Wahdhar, dan hendak waspadalah oleh engkau, fi yaminika, pada sumpah engkau, fi yamini jar majrur ka mudhafu ilaih. An tahlifa maf'ulun bih wahdhar. Takwil masdar jadi maf'ulun bih lah, ay halfaka. Akan bahawa sumpah oleh engkau bimillati ghairi millatil Islam, dengan bimillatin, dengan satu agama, ghairi, yang sifat yang selain daripada agama Islam. Hati-hati. Mana dalam bab sumpah pun kena hati-hatilah dengan sumpah ikut dan. Awil bara'ati minal islami, ataupun membebaskan diri daripada Islam, wal'iyadhu billah. Al-bara'ati, awil bara'ati, ataf kepada kata bimillatin. Fa'innaka in kunta sadiqan falan tarji'a ilal islami saliman. Maka sesungguhnya, tu contoh, dekat bawah tu dia tulis, ghairu millatil Islam tu, ka qaulika, seperti kata engkau, in fa'altu kadha fa ana yahudiyun aw nasraniyun. Jikalau kamu melakukan begitu, maka aku ni Yahudi, aku ni Nasrani. Tu contoh sumpah ataupun contoh sirah sumpah yang lari daripada agama Islam. Ataupun awil bara'ah minal Islam tu ka qaulika, seperti kata engkau, in fa'alta kadha, ataupun in fa'altu, in fa'alti, ikutlah. Jikalau aku buat begitu, jikalau kamu buat begitu, fa ana bari'un minal Islam, maka aku terlepas daripada Islam. Maka waqala al-Khatib Asy-Syirbini, telah berkata Khatib Syirbini, wal halfu bidzalika, sumpah dengan sedemikian, maksiyatun, ialah maksiat, wat talaffuz bihi haramun kama qala fil azkar, dan berlafaz dengan sumpah begitu hukumnya adalah haram. Habis. Kemudian kata musannif, tapi dia kata kalaulah seseorang itu dia sumpah sedemikian kerana memang qasad redha dengan apa yang disumpah, memang redha dia nak terlepas daripada Islam, memang redha dia tu jadi Nasrani dan Yahudi dan sebagainya, maka hak tu boleh jadi kufur pada ketika itu. Itu boleh jadi kufur ketika itu. Wal'iyadhu billah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, fa'innaka in kunta sadiqan falan tarji' ilal Islam. Fa'innaka, maka sesungguhnya engkau, ka isim inna. In kunta, jumlah syarat dengan jawab tu jadi khabar bagi inna. In kunta, jikalau adalah engkau itu, khabar kunta, sadiqan, benar. Jikalau engkau benar, maka jawab in, falan tarji' ilal Islam. Niscaya tidak kembali ia sama sekali oleh engkau ilal Islami, kepada Islam,
Saliman hal. Hal keadaan engkau itu saliman sejahtera. Sebab apa? Sebab dia sudah bersumpah dengan perkara yang diharamkan syarak satu. Dan kalau dia qasak memang begitu sungguh, maka dia boleh keluar daripada Islam jadi murtad. Wal'iyadzubillah. Tak selamat lagi ya. Wal tujaddid, maka hendak perbaharuilah oleh engkau. Wal tujaddid, jaddada yujaddidu tajdidan. Mana sini lamul amal tu masuk pada anta. Wal tujaddid, dan hendak memperbaharuilah oleh engkau islamaka, maf'ul bih akan Islam engkau, idza fa'alta mithla dhalika, apabila berbuat oleh engkau maf'ul bih mithla dhalika, seperti demikian itu, demikian al-mazkur. Dia qasak sungguh memang nak terlepas daripada Islam, qasak sungguh memang jadi Yahudi Nasrani kafir. Dia kena masuk Islam semula dengan mengucapkan syahadah. Wal iyad billah. Tu dia kata at-tahari tu makna jaga-jaga, hati-hatilah. Pelihara pada apa nama tu? Sumpah-sumpah tu. Kena sumpah cara betul, wallahi sahaja. Wa idzan, dan wa idzan la tahlif illa billahi wa illa kunta asiyan. Wa idzan, dan kerana demikian itu, wa idzan, dan jika demikian, wa idzan, dan jika demikian, la tahlif, wa idzan, dan jikalau begitu, begitu lebih kurang. Dan jikalau begitu, kalau begitu apa dia? Kalau begitu, kalau dia tu tidak akan selamat kembali pada Islam tu, la tahlif, janganlah bersumpah oleh engkau, illa billahi, melainkan dengan Allah Ta'ala sahaja. Sebutlah wallahi, ataupun wabillahi, ataupun watallahi. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam tahlif illa billah tu, kunta, niscaya jadilah engkau, khabar kunta, asian, orang yang bermaksiat. Wal'iyadzu billah. Kalau dia tidak ada qasak begitu, hukum dia haram lah. Kalau ada qasak begitu, boleh keluar dari Islam. Wal'iyadzu billah. Qasak nak keluar Islam, keluar dah. Qasak nak keluar dari Islam. Contoh, qasak nak keluar Islam esok, keluar dah tahu tu. Tak payah tunggu esok, keluar dah. Wal'iyadzu billah. Wathani wal arba'una, dan bermula mana tadi? Wathani wa istinaf. Athani wal arba'una, bermula yang ke-42. Khabar ada'ul kaffarati, ialah ada'u al-kaffarati, ialah menunaikan segala kafarah. Kafarah ni denda-denda yang dia buat kerana melanggar perintah Allah lah. Antaranya contoh setubuh di waktu Ramadan ke, di siang hari bulan Ramadan dan sebagainya. Li'annal kafarati, sesungguhnya kafarat, isim li'anna, khabar al-amanatu, ialah amanah-amanah. Ialah apa dia? Ialah amanah-amanah. Iaitu amanah-amanah yang perlu dijagalah. Kenapa iz ta'liliyah? Kerana hiya, bermula dia kafarah, tu mubtada, ialah khabar min huquqi ay sabitatun, sabit ia min huquqillahi ta'ala, daripada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Min huquqi jar majrur, huquq tu jamak taksir bagi haqqun, Allahi mudhafun ilaih, ta'ala tu hal. Jadi itulah amanah, benda yang perlu dijaga. Apa dia? Iaitu hak-hak yang berkaitan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kafarah tu adalah amanah, kerana dia adalah hak Allah yang perlu dijaga ke atas diri kita, yang Allah Ta'ala beri nikmat pada kita. Jadi taklif atas kita untuk menjaga amanah daripada Allah Ta'ala, iaitu melaksanakan segala kafarah kerana kita telah melanggar perintah yang disuruhkan. Wa fi hadithi sahihaini, dan dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa fi hadithi jar majrur wa huwa mudhaf, as-sahihaini apa nama tu? As-sahihaini mudhafu ilaih, mubtada. Ini hadis dia. Dainullahi ahaqqu bil qada'i. Dainullahi, bermula hutang Allah itu. Dainullah, dainu mubtada, Allahi mudhafu ilaih. Bermula hutang Allah Subhanahu wa ta'ala itu ahaqqu khabar, terlebih berhak, bil qada'i ay bil adai, dengan untuk menunaikan dia. Hutang Allah tu lebih berhak untuk ditunaikan. Sebab tu kalau kita ada qada puasa, qada sembahyang, wajib untuk qada. Pada itu hak Allah Ta'ala yang kita tinggal. Kita pandai-pandailah kita bersihkan semula nama kita depan Allah Ta'ala, dosa yang kita buat tu, dengan kita melaksanakan qada. Tunaikan semula sembahyang. Itu dainullah. Itu hutang Allah ke atas kita. Hutang Allah bukan betul duit, untuk ibadat. Yang kita tinggal, yang kita langgar,
ketika mana Allah Ta'ala larang. Habis. Wathalithu wal arba'una, dan bermula. Wow, istinaf. Al-thalithu wal arba'una mubtada. Bermula yang ke-43, khabar. At-ta'affufu. Ialah at-ta'affuf ni menjaga kehormatan diri. At-ta'affuf. Itu disebut ismatud dini. Ismatu ad-dini, menjaga akan agama. Idhafat masdar kepada maf'ul boleh. Menjaga agama. At-ta'affuf, menjaga agama. Jadi ta'affuf, menjaga agama ni apa dia? Iaitu menjaga diri daripada, dia panggil menjaga kehormatan diri daripada berlaku zina wal'iyadu billah. Tu ta'affuf. Tu ta'affuf. Jadi orang yang telah berzina, orang nak menikah dengan orang yang berzina, hukumnya makruh, kata dalam kitab Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Al-Hawil Kabir, dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i lain. Hukumnya adalah makruh. Bukan kata tak sah, tapi pemilihan begitu tu makruh. Bin nikahi, lagu mana ta'afuf tu? Ta'aluk ta'afuf, menjaga kehormatan diri, menjaga agama. Bin nikahi, dengan nikah, supaya kalau ada syahwat kita boleh cari isteri. Lepas tu isteri perlu bersedia 24 jam. Tak kisahlah sama ada suami tu dah habis kerja dah ke, tak pergi kerja lagi ke, apa ke, 24 jam get ready kalau dia suci. Boleh jadi suami tu balik kerja semata-mata nak setubuh isteri, boleh jadi. Fa innan nikaha, maka sesungguhnya pernikahan itu, an-nikaha isim inna, khabar afdalu nawafilil khairati, ialah ibadat-ibadat mana? Afdalu nawafilil khairati, iaitu ibadat-ibadat sunat yang baik, yang paling afdal. Payah terjemah. Mana pernikahan itu ialah yang paling utama daripada ibadat-ibadat sunat yang membawa pada kebaikan. Begitulah. Ibadat sunat ini, nikah ni asal hukum sunat. Dia khilaf lah ulama, asal hukum sunat ke asal hukum harus, hukumnya khilaf. Ada yang kata asal dia harus, ada yang kata asal dia sunat. Jadi kalau seseorang bernazar untuk bernikah kalau dapat sekian-sekian, maka berlaku khilaf. Kena laksanakan dia punya nazar ataupun tidak. Atau pandangan yang kata harus, tak payah nikah lah. Sebab harus ni bukan ibadat. Ni kena sunat. Kalau sunat, maka wajib nikah. Gitu. Wa aqrabuha wa aqrabun nawafil, dan bermulalah nikah itu atah pada afdal. Ialah aqrabuha, ialah ibadat sunat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, nisbatan ilal fadli ilal al-ilahi. Aqrabuha nisbatan tamis. Terlebih dekatnya ibadat-ibadat sunat tersebut nisbah, begitu. Nisbah wa aqrabuha wa aqrabu nawafilil khairat, nisbah ilal fadli, kepada anugerah sifat al-ilahi yang dibangsakan kepada ketuhanan. Anugerah ilahi itu fi ijadihil alami, pada menjadikannya Allah tu ataupun nyonya Tuhan tu al-alami, akan alam. Al-alama, silap. Al-alama maf'ulun bih, pada ijad. Aujada yujidu ijad. Ditunjuk arrow situ. Kadza fil futuhatil makkiyah. Begitulah dalam kitab Futuhat Makkiyah Syekh Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu. Jadi dia kata bernikah itu ialah ibadat yang paling afdal di kalangan segala sunat-sunat, dan juga ibadat yang paling mendekatkan diri kepada Allah, nisbah kurniaan Allah Ta'ala, kurniaan ketuhanan pada menciptakan alam. Antaranya inilah benda yang paling dekat sekali, iaitu melaksanakan tuntutan hak biologi manusia, iaitu persetubuhan. Iaitu tujuan berkahwin yang paling besar ialah persetubuhan. Tapi boleh juga berkahwin tanpa ada tujuan persetubuhan. Contohnya nak jaga isteri tu ke, ataupun nak jaga lelaki tu semata-mata cinta kasih dia tu, bukan nak setubuh saja, bahkan dia nak jaga dia, tak kisahlah setubuh ke tidak. Jenis pesen perempuan tu pun ada juga. Nak duduk dengan dia lah, tak kisahlah jadi apa pun. Jenis reda tak apa. Wa ya'zumul ajru bi'idhamin nisabi. Wa ya'zumul ajru, dan besarlah fa'il oleh pahalanya.
Besarlah ganjaran oleh ganjaran al-ajru fa'il bi'azmi ataupun bi'idhamin nasabi. Dengan dengan besarnya hubungan tersebut, nasab, hubungan tersebut. Hubungan pernikahan itulah. Wa ya'zumul ajru bi'idhamin nasabi. Maka dan apa nama tu? Besarlah oleh ganjaran itu dengan besarnya penisbahan. Itu penisbahan apa dia? Nisbah tadi itulah nisbah ijadihi lil alama. Nisbah kejadian Allah, kewujudan Allah, mewujudkan oleh Allah Ta'ala akan alam ni. Maka paling besar apa dia? Nikah. Maka nikah dia dapat pahala besar. Wa ya'zumul ajru, besarlah oleh pahala bi'idhamin nisabi. Ataupun bi'idhamin nasabi, dengan besarnya nisbah, iaitu nisbah apa tadi? Nisbah apa tadi? Nisbatan ila al-fadlil ilahi fi ijarihil alam. Jadi ada banyak lagi nisbah kepada kurniaan ilahi pada menjadikan alam, tapi ni yang paling besar, ni yang paling dekat, maka ni dah dapat pahala lagi besar. Wala tatazawwaju illa dzatid dini. Tak kena. Wala tatazawwaj, dan jangan bernikahlah oleh engkau illa zata. Zata maf'ulun bih. Illa mulghah. Jadi lara. Janganlah bernikah oleh engkau illa zatad dini, melainkan orang perempuan yang mempunyai agama. Ni khitab kepada lelaki, sebab tu tatazawwaj. Kalau khitab bagi perempuan sama juga, jangan menikah melainkan dengan orang yang mempunyai agama, yang akan meredha agama dia, yang belajar, yang mengaji, yang tahu peduli agama dia, yang baik. Kalau ada agama dia tu baik, maka cantik-cantik tu pun mari sekali. Tapi kalau cantik saja, tapi agama tak apa mana, tak cantik mana, walaupun cantik kali pun tak cantik mana, jadi lesu. Tu. Jadi macam lesu je tengok. Macam tak ada isi. Sebab apa? Sebab dia tidak ada agama. Dia tidak ada kepedulian dia terhadap agama. Fa inna min an'amin ni'ami 'ala ar-rajuli al-mar'atu as-salihatu. Dia payah ni. Dia kata apa? Fa inna min an'amin ni'ami. Maka sesungguhnya sebahagian min tab'i. Sebahagian daripada nikmat yang paling nikmat. Sebahagian daripada nikmat yang paling nikmat. An'amin ni'ami. Nikmat yang paling nikmat ni ialah mubtada. Mana? Isim inna muakhar. Ialah ala rajuli lu. Ala rajuli. Sebahagian daripada nikmat yang paling nikmat atas seorang lelaki, ala rajuli jar majrur, ialah isim inna muakhar al mar'atas salihata. Ialah perempuan sifat yang salihah. Payah. Perempuan salihah ni lagu mana? Tengoklah pembahasan dalam kitab Syarah Uqudul Lujain. Dalam YouTube tu kita baca habis dah. Itulah perempuan salihah. Payah nak jadi perempuan salihah ni, payah. Nak jadi penyejuk mata hati suami ni payah. Sebab apa payah? Terbuktilah zaman sekarang. Berapa orang yang kerak boleh nak betul-betul orang panggil apa, jadi isteri yang salihah bagi suami. Bagi suami isteri salihah ni senang ceritanya, bila suami tengok tenang. Ni suami tengok kau serabut. Suami tengok kau ada masalah banyak. Tu jeng tu. Suami tengok tak macam dulu pun. Tak macam dulu, habis cerita. Lepas tu nak cari lain, marah pula kawan tu. Dia sendiri tak usaha kat arah tu. Macam mana dia tak cari lain? Heran. Allahu Akbar. Kemudian wahya, dan bermula dia al-mar'atus salihah, mubtada. Khabar tu'inu, membantu ia perempuan salihah, ala dini atas agama, ai dini rajul, atas agama lelaki tadi. Dia membantu agama dia dari sudut menjaga pandangan dia, menjaga farah dia, menjaga segala kebutuhan dia, keperluan dia. Dulu apa nama tu, kalau waktu kahwin tu tak kongsi dengan mana-mana orang. Bila kahwin tu dah kongsi dengan orang. Dulu tak banyak kitab. Bila menikah dengan orang banyak kitab dia jugalah. Kitab dia dah kitabku. Tu. Kereta dia tak apa, nak ada kereta mana, tiba-tiba nikah dengan orang tu ada kereta 2 biji. Kita pun kereta 2 biji tu lah.
Dia sama, hak milik hak. Bersatu hati, bersatu habis buah harta. Gitu. Wa yusannu lirrajuli 'inda liqa'i zawjatihi. Allah. Ni apa main setubuh ni? Wa yusannu dan disunatkan disunatkan bagi lelaki itu lirajuli jar majrur inda liqa'i ketika mana zaraf zaman liqa'i mudhafu ilaih zaujatihi mudhafu ilaihi mudhafu ilaih ketika berjumpa akan isterinya idhafat masdar kepada maf'ul ay yaqra'a ta'wil masdar jadi naib fa'il ay yaqra'a ay qira'atuhu membacanya suami indal mar'ah ataupun inda zaujah ketika di sisi isteri itu suratai maf'ul bih yaqra akan dua surah alam nashrah yani alam nashrah laka sadrak wa wada'na sabab ya wa idza jaa nasrullah dan surah idza jaa nasrullah tapi bukan baca hak tu saja ila tamamihima lah sehingga sempurna kedua-dua surah bukan baca hak tu ya alam nashrah naqtah idza jaa nasrullah naqtah tidak baca sampai habislah idza jaa nasrullahi wal fath sampai habis ni bila ni bila first time jumpa bini nak jumpa barang baru dia panggil nak jumpa barang baru nak jumpa orang yang tak pernah duduk dengan kita baru nak duduk dengan kita yang tak pernah kita tunjukkan anggota kita pada orang lain melainkan pada dia saat dia akan datang dialah tidak ada aurat bagi kita bagi dia tidak ada aurat bagi kita kepada dia. Tidak ada aurat suami isteri. Tidak ada aurat sama sekali. Sebab tu kalau berlaku persetubuhan tu khilaf ulama. Adakah perlu tutup dengan selimut ke tidak? Kalau di sudut adab perlu tutup selimut. Tapi ada sebagian ulama contohnya Syekh Ar-Rashidi. Pengarang kitab Hasyiah Ar-Rashidi ala Nihayatil Muhtaj dia kata tak perlu tutup pun tak apa kerana itu salah satu daripada hajat. Dia bahas dalam bab mandi. Mandi tu kena tutup tak? Dia kata kalau ada hajat tak payah tutup. Bogil pun tak apa mandi. Lepas tu Syekh Rashidi kata hatta dalam bab persetubuhan pun kalau ada perhajat boleh nak bersetubuh secara bogil gitu boleh. Cuma dari sudut adab tak elok mana lah. Kata Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dinukilkan dalam kitab Hasyiah Atas Uqudul Jain. Yang baru cetak 2023 ni. Dia kata boleh ke dok setubuh telanjang ni? Boleh setubuh telanjang ni. Tapi dia sudut adab tak boleh mana lah. Dia macam makan ayam lah. Ayam goreng. Boleh makan ayam goreng. Tapi tak elok mana lah. Minyak. Gitu lah. Gitu jadi paling kurang tutup lah sikit. Tutup kat bahagian. Dia tak syarat tutup semua. Bukan tutup aurat ni. Tutup. Dia panggil ada kain atas badan dia. Gitu ya. Bukan mesti serolong semua. Serolong semua bukan. Tak mesti tutup semua. Mana-mana lah tu. Wa iyyaka nikahal bahaimi. Allah. Wa iyyaka nikahal bahaimi. Wa iyyaka lebih pada ihdar. Ihdar. Hati-hatilah engkau akan nikah. Bukan. Wa iyyaka wa nikahal bahaimi. Ni lafaz sirah hati-hatilah. Hati-hatilah oleh engkau. Wa iyyaka wa nikahal bahaimi. Apa dia? Hati-hati akan persetubuhan macam binatang. Persetubuhan macam binatang. Tu kat bawah tu disebut iyyaka tu kalimatu tahdzirin. Kalimah untuk memberikan penegasan. Wa nikahal bahaim tu mansubun bi fi'lil mudmarin. Dia mansub nikah tu mansub dengan fi'il yang disembunyikan. La yajuzu izharuhu. Tidak harus untuk menzahirkan dia. Jadi boleh kita takdir inilah. Wa iyyaka wa ihdhar nikahal bahaim. Jaga-jagalah oleh engkau akan pernikahan binatang. Akan persetubuhan macam binatang.
Dia kata qala Ibnu Qutaibah, telah berkatalah Ibnu Qutaibah tu wala yajuzu hadful waw, tidak harus oleh menghazafkan waw. Tak boleh kata hazaf waw. Iyyaka nikah, tak boleh. Kena waw juga. Tak apa tu dari sudut nahwu tu. Jangan menikah macam binatang. Apa dia menikah macam binatang? Iaitu kalau nak tahu menikah ni persetubuhan binatang lagu mana? Persetubuhan manusia lagu mana? Ngaji pula ilmu jima. Sebab itulah ilmu persetubuhan tu ialah satu ilmu yang mulia, bukannya ilmu yang barang-barang. Bukannya ilmu barang-barang lah ni. Ada setengah sebahagian ustazah yang mengajar di dewan. Yang apa nama tu? Yang dia punya pendengar dia semua perempuan dikatakan. Mengajar bab berkaitan dengan persetubuhan lah. Antaranya dia share, dia kongsi doa-doa kuat laki-laki untuk setubuh pada perempuan. Supaya ajar pada suami. Tu pun jadi isu dah. Tu pun jadi isu dah. Tu lah tu. Betul lah tu. Itu dia panggil ibadah. Subhanallah. Jadi barat telah melucahkan pemikiran kita sehingga kita mengatakan persetubuhan ni lucah. Asas tubuh lucah. Asas tubuh lucah. Asal lucah setubuh. Tu ya. Yang setubuh lucah tu setubuh. Tamanya setubuh lah. Yang keduanya sama muka mahram. Zina. Tak ada hubungan pernikahan. Tu dia panggil zina. Tu dia panggil lucah. Ataupun tak kena pada tempatnya. Laki isteri tapi tak kena pada tempatnya. Tak kena pada tempat apa dia? Cerita ke orang. Jadi lucah lah. Cerita ke orang hubungan suami isteri tu lagu mana? Secara tafsir hukum dia haram. Secara tafsir. Secara ijmal hukum dia makruh. Katalah kita Asyah Jamal ala Fathil Wahab. Jadi hubungan suami isteri tak ada cerita ke orang. Hukum dia haram. Kalau cerita detail, tak detail hukum dia makruh. Jangan cerita ke orang lebih-lebih hubungan suami isteri tu. Dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab apa? Dalam kitab ilmu persetubuhan. Karangan murid Imam Suyuti. Dia kata apa? Ciri-ciri perempuan yang salihah ialah dia tidak malu buka aurat depan suami dan dia tidak ada perasaan malu, bahkan ada perasaan nakal ketika setubuh. Tu bahasa tu. Makna aktifnya perempuan ketika setubuh tu lebih daripada lelaki, itu orang perempuan yang salihah. Kerana boleh meningkatkan syahwat suami. Semua perempuan, suami, isteri-isteri yang dapat membangkitkan syahwat suami, dia isteri salihah. Kalau kita tak belajar gitu, kita belu juga ulama ni. Kok mana pula. Sehingga kan kalau kita terjemah translate perkataan tu, kita translate kod, kita buat Google, dia kata, payah juga terjemah. Terjemah lah. Dia kata apa? Kalau perkataan tu lah, perkataan tersebut yang kata isteri itu hendaklah berkelakuan nakal ketika mana persetubuhan. Translate secara harfiah bihafim pornografi tu. Maka kita teringat ada orang cakap, ada orang pernah cakap ginilah perkataan dia. Dia kata apa? Isteri itu, kalau isteri itu orang yang salihah, isteri itu boleh untuk melacurkan pada suaminya. Nampak je ganas tau. Nampak je ganas. Mungkin bahasa tak sesuai lah. Tapi lah kita sebut gitu. Memang bahasa kita dah gitu. Cuba kurang sesuai lah juga kot. Kita punya bahasa nak cakap begitu, kita cakap lapik sikit lah. Hendaklah dia tu berkelakuan nakal ketika setubuh. Tu je. Ada seorang ulama fiqh. Tok fiqh ni, dia sebut tok fiqh lah tu. Tok qadi pula tu. Dia tidak dapat membangkitkan isteri dia buat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat suami dia. Kemudian berhenti sebab suami dia rasa pelik. Lepas tu rasa kurang pula syahwat, dia suruh buat balik. Pada hak tu. Itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan laki isteri tu. Jadi kena belajarlah bab tu supaya berbeza dengan nikahul bahaim. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hukiya kana rajulun salihun mulaziman fi baitihi fashtara himaratan. Hukiya dihikayatkan, diceritakan. Jadi perlulah untuk belajar bab-bab berkaitan dengan persetubuhan ini supaya beza dengan orang
Orang kafir dan juga beza dengan binatang bila sampai masanya. Fashtara himaratan, maka membelilah, mana tadi, hukiya, dihikayatkan, diceritakan. Kana rajulun, adalah seorang lelaki, sifat salihun, yang salih, ia lelaki. Rajulun tu isim kana, salihun khobar. Khobar pula sifat. Salihun tu sifat. Mana dia? Bilang dah. Mulaziman. Mulaziman tu khobar kana. Melazimi ia. Lelaki yang salih tadi, fi baitihi, dalam rumahnya, rumah lelaki tadi. Kemudian fashtara, kemudian membeli ia laki-laki, maf'ulun bi himarahu wa himarar rajuli. Akan himarnya, iaitu membeli seekor apa nama tu? Himar, iaitu apa dia? Apa benda ni? Seekor himar, iaitu himar ni keldai. Keldai lelaki. Fasa'alahu ba'dun nasi ba'da sinina. Maka bertanyalah akan rajul tu, akan laki-laki tu fa'il. Ba'dun nasi, oleh sebahagian manusia. Sebahagian manusia pun pakat tanyalah tentang lelaki tu. Ba'da sinina, selepas daripada beberapa lalu tahun. Wa qala lahu, dan telah berkatalah ia ba'dun nas, lahu, baginya, bagi rajul. Dia kata, ma tasna'u bihadhihi al-himarati wa la tarkabuha. Mu beli, mu tak buat kau. Ma tasna'u, apakah buat oleh engkau bihadhihi al-himarati, dengan keldai betina ni. Himarati betina lah. Himaratan dia, betina lah. Keldai betina. Wala tarkabuha, tidak menunggang oleh engkau akan keldai betina ni. Faqala ar-rajulu salihu, maka telah berkatalah oleh fa'il, lelaki yang salih tadi. Dia kata, ya akhi, wahai saudaraku, mashtaraituha, ya akhi, mashtaraituha illa ismatan lidini. Mashtaraituha, tidak membelilah oleh aku. Maf'ulun bih, akan himar, yang keldai perempuan, betina tu. Illa, melainkan ismatan tu istithna, mustathna. Illa ismatan, melainkan untuk menjaga lidini, bagi agamaku. Tak boleh juga. Bukan tu. Ismatan tu bukan mustathna, dia jadi maf'ul ajli. Maf'ul ajli. Sebab dia tidak ada kaitan dengan mustathna minhu. Mashtaraituha, tidak membeli oleh aku akan dia, illa ismatan, melainkan ismatan. Ismatan ni maf'ul ajli. Melainkan kerana menjaga lidini, bagi agamaku. Lidini jar majrur, ya mudhafu ilaih. Ankihuha hatta la azni. Mana ni? Ankuhuha. Ankuhuha. Ankuhuha, bernikah oleh aku akan dia, akan keldai betina tu, hatta la azni, sehingga aku tidak berzina. Sudah. Kok mana pula ni menikah dengan betina ni? Nikah dengan himar betina ni. Maka faqala lahu, maka berkatalah ba'dun nas lahu, baginya, bagi rajul tu, inna dhalika haramun. Inna dhalika nikahul himarati haramun. Sesungguhnya demikian bernikah dengan keldai betina tu haram. Mana boleh nikah binatang? Dhalika isim inna, haramun khabar. Maka kemudian beratu fabaka ar-rajulus salih, maka menangislah oleh lelaki yang salih tadi, ataf wa taba, dan bertaubatlah ia pada Allah, ilallahi, kepada Allah, an dhalika nikahil himarati, daripada pernikahan nikah dengan unta betina tadi. Wa qala, dan telah berkatalah ia rajul salih tadi, wallahi, demi Tuhan, ma alimtu anna dhalika haramun, tidak mengetahui oleh aku akan bahawasa demikian nikah al-himarah tu. Dhalika isim anna, musyar ilaih kepada nikah al-himarah, khabar anna haramun, ialah haram. Aku tak tahu benda tu haram. Maknanya apa? Maknanya orang lelaki soleh dia nak jaga. Nak jaga diri dia tu, tak mau berlaku zina tu, sehingga kan dia ingat tu betul perbuatannya tu. Dia beli keldai tina untuk dia setubuh, untuk dia elak daripada perkara haram, untuk elak pada zina. Maka orang kata, itu tak boleh, tu haram. Mana boleh nikah macam tu? Setubuh dengan keldai betina pun tak boleh juga. Gitu lah. Dia pun taubat pada Allah Ta'ala. Maknanya dia berjaganya.
Jaganya dia daripada berlaku zina kepada makhluk lain, kepada makhluk apa dia? Kepada makhluk manusia ni. Dia guna cara yang tak betul juga. Lepas dah tahu kata cara tu tak betul juga, maka dia pun bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena jadi orang macam tu lah. Orang yang kalau tahu salah, cepat taubat pada Allah Ta'ala. Ni salah. Kau salah lagi. Salah tak aku salah pula. Tu takabur. Tu takabur. Salah mengaku salah. Mengakulah salah. Punya tak mahu mengaku salah. Nak juga dia betul. Tu leceh tu kepala kerah. Kepala kerah ni tak payah layan banyak lah. Sakit kepala. Sakit jiwa. Warabi'u wal arba'una, dan bermula yang ke-44. Waw istinaf. Warabi'u wal arba'un mubtada. Bermula yang ke-44 khabar. Al-inkahu. Ialah apa dia? Al-inkahu iaitu menikahkan. Ankaha yunkihu inkah. Menikahkan orang lah. Tok qadi, wali, perempuan. Menikahkan orang lain. Menikahkan anak dia kau dengan orang lain. Maka dia kata فَإِذَا أَعَنْتَ مَنْ يُرِيدُ النِّكَاحَ فَأَنْتَ نَائِبُ اللَّهُ فِي عَوْنِهِ. فَإِذَا أَعَنْتَ, maka jikalau menolong ia oleh engkau, maf'ulun bih, akan orang yang yuridu silah, yang berkehendak ia man, maf'ulun bih, yurid an-nikaha, akan pernikahan. Kamu tolong dia, kamu menikahkan dia, kamu pemudahkan urusan dia, فَأَنْتَ نَائِبُ اللَّهِ, maka bermula engkau itu, anta mubtada, naibu khabar, ialah pengganti ataupun penolong Allah Subhanahu wa taala, nisbah pada orang yang nak kahwin tadi. Fi aunihi, pada menolongnya, ai fi aunihi, pada menolongnya, fi aunihi fi auni rajuli, ataupun fi auni man tadi, pada menolong orang tersebut. Ini jadi naibullah, penolong Allah taala, bukan penolong Allah taala ni makna Allah nak penolong kan. Tu. Maka kita mempermudahkan urusan agama dia dengan kita menolong dia untuk menikahkan dia. Fa inna aunahu wa aunal mujahidi wal haji haqqun 'ala Allah Ta'ala. Fa inna aunahu, maka sesungguhnya aunahu auna man yuridu nikah. Auna isim inna, hu mudhafu ilaih, hu kembali kepada man yuridu nikah. Maka sesungguhnya menolong orang yang berkehendak nikah ni, wa aunal mujahidi, dan menolong orang yang berjihad. Ataf. Wal haji, dan menolong orang yang nak buat haji. Itu khabar. Haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ialah adalah hak atas Allah Subhanahu wa taala. Apa dia hak atas Allah Ta'ala? Jadi Allah Ta'ala akan permudahkan. Allah Ta'ala akan tiga orang ni golongan. Tiga golongan ni adalah orang yang berhak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu dia sebut dalam hadis bawah tu, kama fil hadis as-sabiqi, seperti mana dalam hadis yang lalu, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Tiga perkara yang hak atas Allah menolong mereka. Ini berhak mereka tu ditolong Allah. Siapa dia? Tiga orang. Al-mujahidu fi sabilillahi, orang yang berjuang di sabilillah, berperang. Wal mukatabul ladzi yuridul adaa, dan orang hamba mukatab, hamba yang dijanjikan penghulu dia untuk bebas dengan harga sekian-sekian, yang berkehendak untuk al-ada, untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan hutang itu kepada tuan hamba dia untuk dia bebas. Wan nakihu allazi yuridul afafa, dan orang yang bernikah yang berkehendak untuk membebaskan ataupun untuk menjaga kehormatan diri. Rawahu Tirmizi, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmizi, wa qala hadithun hasanun, dan hadis ini hadis hasan. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis lain. Wa qala wa fi jami'il masanid, dan dalam kitab al-masanid wal marasil. Masanid ni hadis-hadis musnad, marasil ni hadis-hadis mursal. Ma nassahu, barang yang telah menaskan akan dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 4 golongan yang berhak atas Allah untuk membantu mereka. Al-ghazi, orang yang berperang. Wal mutazawwiju, orang yang berkahwin. Wal mukatabu, hamba mukatab. Wal haju, orang yang haji. Habis ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faman a'anahum, maka barang siapa yang menolong ia barang siapa akan mereka itu as-salasah, 3 orang tu lah yang disebut dalam matan ni. Iaitu siapa dia? Mujahid, orang yang berjuang fisabilillah, orang yang menunaikan haji, dan orang yang berkehendak untuk nikah tu.
Siapa yang menolong? Faqad adda 'anillahi ma aujabahu Allahu 'ala nafsihi lahum. Maka sesungguhnya ada faqad adda, maka sesungguhnya mana tadi? Faman anaf faqad adda, maka sesungguhnya menunaikan ia mandu. Menunaikan ia mandu anillahi daripada Allah Taala maf'ul bih ma akan barang aujabahu yang mewajibkan akan barang oleh fa'il Allahu oleh Allah ala nafsihi atas diri Allah ala nafsihi ala nafsillah lahum aili thalathah bagi 3 orang tadi. Siapa-siapa yang membantu mereka yang 3 tadi, maka sesungguhnya telah menunaikan ia akan perkara yang mewajibkan Allah atas diri Allah bagi mereka tu daripada pertolongannya. Bukan makna Allah Ta'ala wajib tolong, maknanya itu adalah orang yang berhak mendapat pertolongan Allah. Tu. Allah nak tolong ke dak tu harus pada akal saja, nisbah akidah. Jangan lupa hak tu pula. Tapi nisbah berhaknya mereka mendapat pertolongan, mereka berhak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fama damal mujahidu fi sabilillahi mujahidan bima a'antahu alaihi fa innaka syarikuhu fil ajri. Fama dama, maka fama dama, ini isim madama lah, al mujahidu tu isim madama, fi sabilillahi mujahidan, mujahidan tu khabar madama. Maka selama mana, maka senantiasalah ia madama. Maka senantiasalah ia senantiasalah al-mujahidu, orang yang berjuang fi sabilillah, di sabilillah tu fi sabili jar majrur wa huwa mudhaf, Allahi mudhaf ilaih, mujahidan menjadi orang yang berjuang. Selama mana orang yang berjuang fi sabilillah tu menjadi pejuang, bima a'antahu alaihi, dengan barang yang telah menolong oleh engkau akan dia akan barang akan mujahid alaihi alama. Situ. Selama mana orang yang berjuang fi sabilillah itu menjadi pejuang dengan apa yang kamu telah tolong dia, gitu. Fa innaka syarikuhu, maka sesungguhnya engkau itu, innaka ka isim inna, khabar inna, syarikuhu syarikul mujahid, bersekutu dengan orang yang berjuang fi sabilillah, bersekutu bersamaan fil ajri, dalam pahala. Pahala sama macam orang berjuang fi sabilillah. Jadi contoh kita tak berjuang fi sabilillah kat Palestin tu, kita tolong beri sumbangan, kita pun sama tolong untuk mempermudahkan urusan mereka berat. Sama kita dapat pahala orang yang mujahid fi sabilillah juga. Itu. Wa kadzalika i'anatil mujahidi, dan seperti demikian itu, demikian mana? Demikian membantu orang mujahid tu, orang yang berjuang tu. I'anatil mujahidi tu mubtada' muakhar. I'anatun nakihi, membantu akan orang yang bernikah. Hatta sehinggakan innahu sesungguhnya law wulida lahu waladun wa kana salihan fa inna laka fi waladihi wa fi aqibihi ajran wafiran tajiduhu yaumal qiyamati 'inda Allah Ta'ala. Dia kata membantu hatta sehinggakan annahu, bahawasanya sya'an law walada, law wulida, jikalau dilahirkan, lahu baginya, jikalau dilahirkan baginya, bagi an-nakih, bagi orang yang bernikah tu lah, yang kita bantu dia tu, waladun, akan satu anak, naib fa'il. Wa kana, hal keadaan, waw tu hal bagi waladun. Kana adalah ia walad itu isim kana. Khabar kana salihan, dia tu orang salih. Kita bantu orang tu menikah sehingga dia mendapat anak tu pula salih. Fa innalaka, maka sesungguhnya bagi engkau, itu khabar muqaddam inna, fi waladihi, pada anaknya, anak nakih tu, wa fi aqibihi, dan pada aqibihi, aqibil walad, dan pada keturunannya, keturunan anak tersebut, innalaka isim inna muakhar, ajran, ada pahala, sifat wafiran, yang sempurna ia pahala tu, tajiduhu, sifat kedua, yang mendapati oleh engkau akan pahala sempurna, yaumal qiyamati, zaraf zaman, al-qiyamati mudhaf ilaih, pada hari kiamat, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Tu. Bantu orang nikah dan dia mendapat anak yang soleh, kita pula dapat pahala yang lengkap di akhirat nanti kerana bantu orang yang nak menikah ni. Jadi ala kulli halnya bantu orang ni besar pahala lah tu ya. Kita bantu orang sikit-sikit,
kita mendapat pahala seperti mana apa yang kita bantu orang tu. Baik. Wal khamis wal arba'una al-qiyamu bihuquqil iyali. Wal khamis wal arba'una, dan bermula al khamis wal arba'un, bermula tu waw istinaf. Al khamis wal arba'un mubtada. Bermula yang ke-45-nya ialah khabar al-qiyamu bihuquqil iyali. Ialah mendirikan seseorang tu bihuquqil iyali, pada hak-hak keluarga. Mendirikan tanggungjawab lah. Bihuquqi jar majrur, al-iyali mudhaf ilaih. Al-qiyamu khabar bagi al-khamis wal arba'un. Sebahagian daripada kesempurnaan iman juga ialah melaksanakan hak-hak keluarga. Allah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda. Ini hadis riwayat Abu Daud, ditulis bawah tu dah. Dia kata ibda. Bukan. Ini riwayat di Bukhari Muslim. Ibda biman ta'ulu. Dia kata ibda ni utamakan oleh engkau. Utamakan oleh engkau. Utamakan oleh engkau ni dia panggil fi'il amar. Utamakan oleh engkau biman ta'ulu, dengan orang yang ta'ulu. Ta'ulu ni yang engkau cari nafkah ia. Ta'ulu sekejap. Biman ta'ulu. Betul lah. Dengan orang yang ta'ulu, dengan orang yang mencari nafkah ia oleh engkau, yakni ta'uluhu lah, mencari nafkah ia oleh engkau, dia akan mandu. Yakni kita bekerja semata-mata untuk menanggung nafkah keluarga tu. Dahulukan, prioritikan, utamakan hak tu dulu. Utamakan hak tu dulu. Utamakan hak tu dulu. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan maf'ulun bih akan hadal haditha, akan hadis ini, oleh Asy-Syaikhani, oleh dua imam, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah fa'il oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i in ithman ay yudayyi'a man yafutu. Dia kata, kafa, cukuplah bil mar'i, pada seseorang itu, ithman, akan dosa. Kafa bil mar'i ithman, mencukupilah bagi seseorang itu akan dosa, ayyudayya ta'wil masdar jadi fa'il kafa. Mencukupilah bagi seseorang itu akan dosa, itu maf'ul bih muqaddam. Akan dosa oleh ayyudayya, bahawa ayyudayya man yafutu. Man yaqutu. Silap. Bahawa mensia-siakan ia almar'u, seseorang tu, akan maf'ul bih man yaqutu, orang yang memerlukan makan ia man. Yaqutu ni qut itulah, makanan asasi. Orang yang memerlukan pada makan, dia sia-siakan. Itu apa dia? Orang yang diwajibkan ke atas dia untuk beri makan pada keluarga dia sia-siakan. Dia tidak ambil endah. Dia tidak prioritikan. Dia tidak utamakan. Maka tu orang yang mendapat dosa. Kau dia haram. Kerana tu kewajipan dia. Ni suami lah belakang ni. Tu. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkan akan hadzal haditha, akan ini hadis maf'ul bih fa'il Abu mudhafu ilaih Dawud, oleh Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Wasadisu, tadi wasadisu wal arba'una, dan bermula waw istinaf. As-sadisu wal arba'una mubtada, bermula yang ke 46 tu khabar, birrul walidaini, berbuat baik akan dua ibu bapa, idhafat masdar kepada maf'ul. Itu juga sebagai daripada iman. Wa iyyaka, sama juga ni kalimatut tahdhir. Hati-hatilah engkau, wa uquqal walidain, hati-hatilah engkau, jaga-jagalah engkau akan maf'ul bih derhaka akan kedua ibu bapaknya. Bila tu in adrakathuma. Bukan in adraktahuma, jikalau mendapati oleh engkau, maf'ul bih akan kedua-dua ibu bapa. Maknanya kalau ada lagi lah dia apa tu. Kalau dua-dua dah meninggal dah, nak buat baik apa? Tak ada lah. Bukan maknanya kalau orang yang sudah meninggal, mati mak pak ni, dia kurang iman sebab tadi nak buat birrul walidain. Tidak.
Lepas tu dia kait kata, in adraktahuma, jikalau mendapati, memiliki oleh engkau akan mak pak tu. Mana masih ada mak pak tu lah. Kalau tak ada lah. Wa qaddimil umma, dan hendak dahululah oleh engkau maf'ulun bih akan ibu, fil ihsani, pada berbuat kebaikan, ai fi ihsanil pada berbuat kebaikan pada pada mak pak tu, alal abi, ke atas bapa. Qaddim ta'alluq pada ala. Qaddim muta'allaq ala muta'alliq. Maka hendaklah mendahului berbuat baik pada mak dulu, kemudian barulah pak. Tu. Tu ma'ruf lah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kemudian ruwiya anna rajulan, anna naik fa'il. Ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan. Rajulan isim anna. Bahawasanya seorang lelaki, khabar anna, qala, telah bersabda ia, telah berkata ia, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis dia. Man abarru. Dia kata, man abarru. Dia kata, man abaru, siapakah berbakti, siapakah berbuat baik oleh aku. Jadi kepada siapakah aku perlu buat baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu, baginya, ailin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ummaka, abarru, ya barru ummaka, berbuat baiklah, ataupun tabarru ummaka, berbuat baiklah oleh engkau akan ibu engkau. Thumma qala lahu, kemudian berkatalah lelaki itu, lahu ailin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abarru. Mana seolah-olah kata, siapakah aku berbuat baik? Siapa lepas pada tu? Man abarru. Yang ni abarru man tu maf'ul bih muqaddam. Sebab lepas pada tu abarru sekian-sekian. Sekian-sekian tu maf'ul bih. Abarru tu fa'il lah. Aku berbuat baik. Yang ni akan siapakah berbuat baik oleh aku? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummaka, tabarru ummaka, berbuat baiklah oleh engkau akan mak engkau juga. Thumma qala, kemudian berkatalah ya rajul, lelaki itu, lahu, baginya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata man abarru, kepada akan siapakah berbuat baik oleh aku lagi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummaka, iaitu ibu engkau pula. Thalatha marratin, sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian berkatalah ia lelaki itu, fir rabi'ati jar majrur, pada kali yang keempat, man abarru, akan siapakah berbuat baik oleh aku? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lahu lirrajuli, bagi orang lelaki tu. Dia kata ummaka, mokmu juga. Thumma abaka, kemudian barulah pok kau. Yakni tabarru, berbuat baik oleh engkau akan ummaka, akan maf'ul bih, akan mak engkau, ataf, thumma abaka, kemudian lepas pada tu barulah abaka. Jadi kaedah ataf thumma ni dia panggil litartib wa ta'khir. Tertib dan takhir. Tertib dan lewat sikit. Mana ibu didahulukan berbanding bapa. Tu habis. Wasabi'u wal arba'una, waw istinaf, as-sabi'u wal arba'una mubtada, dan bermula yang ke-47-nya khabar. Tarbiyatul auladi, mendidik akan anak-anak, idhafat masdar kepada maf'ul. Mendidik akan anak-anak juga sebahagian daripada iman, sebahagian daripada kesempurnaan iman. Lagu mana tarbiyah tu? Taswir bin nafaqati, dengan nafaqah, dengan memberikan pembelanjaan, wa bi ta'limil adabi, ataf pada bin nafaqah, dan dengan mengajarkan adab, bukan setakat adab, wa dini, ataf, dan agama. Apa agama sini? Agama sini ialah perkara-perkara yang membabitkan fardu ain, aqidahnya, fiqhnya, tasawufnya, bahkan benda-benda haram perlu ajar dah walaupun belum balik. Kita perlu tahu, kata tengok ni Tuhan lelaki perempuan ni hukum haram ni, walaupun gitu ya. Kita ada taswir awal, gambaran awal. Ni tengok ni, tengok kartun cium seorang-seorang, cium sama lain-lain jentina ni hukum haram ni kalau buat ni. Kita bagi tahu. Waktu dia kecil lagi, belum balik lagi. Tak boleh buat. Ni tak boleh sentuh lelaki perempuan ni. Ni bukan kata-kata hak khabar bagi tahu anak tak boleh sentuh lelaki perempuan. Dia pak sendiri dia sentuh lelaki perempuan dah. Buat macam mana? Pak sendiri dia sentuh perempuan yang bukan mahram dah. Habis hari tu. Punah jahanam. Wa fil hadithi, dan dalam hadis,
Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin. Ma nahala walidun waladan afdalu min adabin hasanin. Ay ma a'ta, tu bawah tu. Ma nahala al-hadith, ay iqra al-hadith ila akhirih. Dia kata hadza hadithun sahihul isnadi. Ini ialah hadis yang sahih sanadnya. Walam yukhrijahu, dan tidak mengeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim akan dia, akan hadis ni. Intaha kadza fil mustadrak ala sahihain. Begitu juga dalam kitab al-mustadrak ala as-sahihain. Okey, tak keluar dalam hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim ni. Lepas tu dia kata wa qauluhu ma nahalatu ay ma a'ta walidun waladan. Tidaklah memberi oleh tidaklah memberi oleh seorang bapa, fa'il maf'ul bih, akan anaknya afdala, akan terlebih afdal. Afdala tu maf'ul bih kedua, akan terlebih afdal min adabin hasanin, daripada adab yang baik. Mana pak dia tak ada benda pemberian yang lebih baik berbanding mengajar adab yang baik pada anak dia. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa fil hadithi, dan dalam hadis lagi dia kata la tukrihu auladakum ala akhlaqikum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. La tukrihu, jangan memaksa oleh kalian, maf'ulun bih, auladakum, akan anak-anak kalian, kum mudhafu ilaih, ala akhlaqikum, atah apa nama tu? Janganlah paksa kalian akan anak-anak kalian ala akhlaqikum, atas budi pekerti kalian, atas akhlak-akhlak kalian. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu aulad. Khabar inna khuliqu, diciptakan akan mereka itu aulad. Dhamir mustatir, dhamirnya tu naib fa'il lah. Fi zamanin, pada waktu, ghairi zamanikum, yang selain daripada zaman kalian. Ghairi zaman, ghairi sifat, zamani mudhafun ilaih, mudhafu ilaih. Jangan kamu paksa anak-anak kalian atas mengikuti akhlak budi pekerti kalian. Fa innahum khuliqu, sesungguhnya mereka dicipta pada zaman, pada waktu yang bukan zaman kalian. Mana apa dia? Suruh didik anak-anak tersebut mengikut zaman dia. Jangan ikut zaman kita lain. Zaman kita cara didikan lain. Zaman anak pertama didikan lain, zaman anak kedua didikan lain, zaman anak ketiga didikan lain. Dia tak boleh kata dia tidak boleh paksa macam buat macam orang dulu ni. Tapi dia kata sinilah. Dia kata wa fi kauni hadhihi al-maqalati min hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam nadharun. Bukan nadharun. Kalau nadharun dia kena jadi khabar. Wa fi kauni, betul-betul. Wa fi kauni, nadharun tu mubtada muakhar. Wa fi kauni, dan pada keadaan perkataan ini daripada hadis Nabi SAW tu ada tilikan sikit. Betul ke tak ni? Lam ajidhu minal maraji', tidak menjumpai akan hadis ini daripada mana-mana rujukan al-mu'tamadati, dari yang mu'tamad, ghaira annahu qila, melainkan jika dikatakan inna hadha qawlu Ali bin Abi Talib. Ini pendapat Ali bin Abi Talib. Biasa kita dengar gitu kok. Pandangan sahabat yang mengatakan didiklah kamu akan anak-anak kamu pada zaman dia, bukan zaman kita. Tak boleh didik zaman kita dulu macam mana, tak boleh. Kena didik zaman dia sekarang berlaku apa. Dia panggil mendidik anak mengikut zaman, mendidik anak ikut wakil realiti sekarang. Tak boleh macam dulu. Mesti ada perubahan. Tu kita kena ambil tahulah. Perkara yang berkaitan dengan didik anak waktu sekarang lagu mana tu, yang sesuai untuk dia. Ini Ali bin Abi Talib, kama dzukira fi syarhi Nahjil Balaghah, seperti mana disebutkan akan barang itu dalam syarah Nahjil Balaghah, wa Bayanil Ma'ani, dalam kitab Bayanil Ma'ani. Ni lagi teruk ni. Wa qila, dan kata sebagai ulama, innahu, bahawasanya perkataan ini qaulu Aflatun, perkataan Plato. Habis cerita pasal apa tu ni. Perkataan Plato. Kama dzukira fi Tadhkirah Al-Hamduniyah Ibni Hamdun, seperti mana disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah Al-Hamduniyah bagi Imam Ibnu Hamdun. Walubabil Adab, dalam kitab Lubabil Adab Libni Banqadh.
Ya, wanusiba dan dinisbahkan akan Plato tu, perkataan Plato tu ila ba'dil hukama, ataupun wanisibal qul, dinisbahkan perkataan itu kepada sebahagian hukama, sebahagian orang-orang cerdik pandai, kama huwa ta'birul amili, seperti mana perkataan tersebut ialah ibarat daripada al-amili. Habis. Makna ada pertikaian lah. Tapi yang biasa kita dengarnya daripada sahabat lah. Plato tu lantak dia lah, kalau sahabat tu kebetulan lah. Jadi didiklah anak mengikut zaman dia. Jadi kalau budak-budak ni dia waktu kecil ni dia lebih pada bersifat suka melihat, suka mendengar, suka menyentuh. Maka sangat-sangat baguslah seperti mana yang dianjurkan untuk budak kecil ni, waktu kecil ni dengar banyak Quran. Dia dengar banyak Quran, dengar banyak majlis ilmu, dengar saja. Dia dengar. Ni dengar benda lain. Jeng. Mana kebanyakan seharian dia tu banyak dengar Quran. Pasanglah Quran hari ni juzuk 1. Bulan pertama juzuk 1 je. Waktu kecil juzuk 1 je pasang, pusing. Juzuk bulan yang kedua juzuk 2 pula. Pusing. Bulan ketiga juzuk 3 pula. Pusing. Sampailah 30 juzuk ambil masa berapa? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Kita pusing. Dia dengar. Sebab dia waktu kecil tu waktu untuk dia tengok sekeliling dia, dengar sekeliling dia, dia sentuh lah kau. Dia nak buat benda. Dia nak buat apa saja. Dia tengok bahasa orang, bahasa mak pak lah ke mana. Perangai mak pak lah ke mana, ikutlah kau. Ikutlah tabiat. Sebab tu yang Nabi SAW sebut, mak bapak ni ialah orang yang menyahudikan anak dia dan menasranikan anak dia. Dia yang mencorak anak dia sendiri. Kalau anak dicorak dengan baik sejak bayi ataupun sejak dia lahir, baiklah kau bantu. Kalau lara kau bantu. Kalau jahatlah kau bantu. Tapi tak mesti gitu, ghalib gitu. Gitu. Ghalib gitu. Jadi pasang Quran. Lahir itu anak pertama, bulan pertama, pasang Quran juzuk 1 sebulan. Pusing je. Kalau tak bercakap tu pusing je. Biar dalam rumah kita itu banyak dengar Quran. Waktu dia kecil. Sebab kita disuruh untuk didik dengan Quran nanti waktu kecil. Sekarang ni antara didikan awal ialah Quran. Waktu dalam perut mak dia, maka mak dia baca Quran. Ulang Quran, baca surah-surah yang tertentu, surah Al-Luqman, surah An-Nur. Ataupun bacalah Quran satu tu, tak kisahlah surah mana pun. Baca Quran, biar anak tu dia meresap Quran tu dalam perut lagi. Bila keluar dengar lagi Quran. Mudah-mudahan lepas 30 juzuk tu dia boleh baca Quran gitu ya. Tu antara didikan orang yang sejak kecil boleh hafal Quran. Ni kecil-kecil buat benda lain. Tak ada benda lain dulu. Tak jadi awal tu. Lara apih pas sudah. Biar dia seronok mainan itu dengan Quran. Seronok dia tu mainannya dengan benda-benda yang berkaitan dengan agama. Tu dia rasa seronok. Dia rasa pelik lah. Tak dengar ni. Dia rasa pelik lah. Bijak tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa-thamin wal-arba'una sillatur rahimi. Bermula yang ke-48. Sikit lagi ya. Bermula yang ke-48. Di muka surat terakhir. Sillatur rahimi. Menyambung hubungan rahim. Menyambung sillatur rahim. Tengok dia kata situ dalam bawah tu sillatur rahim tu ialah waqala an-Nawawi, dan telah berkata Imam Nawawi, wa amma sillatur rahimi, dan adapun sillatur rahim menghubungkan rahim, menghubungkan sillatur rahim lah kita panggil, ataupun menghubungkan tali persaudaraan rahim yang sama. Dia kata apa dia? Wa amma sillatur rahim fahiyal ihsanu, maka iaitu berbuat baik ilal aqaribi, kepada orang-orang terdekat, kerabat-kerabat kita, keluarga kita lah. Ala hasabi halil wasil wal mausul, atas kira-kiraan keadaan al-wasil yang menyambung, al-mausul yang disambung. Silaturahim, silaturahim ni mesti ada dua pihak. Orang yang menyambung silaturahim, orang yang disambungkan silaturahim. Samalah. Okey. Fataratan takunu bil mal, maka kadang-kadang adalah silaturahim itu dengan harta. Kita beri piti. Wa taratan bil khidmati, dan kadang-kadang dengan khidmat, dengan tenaga kerja. Dengan kita khidmat pada dia, apa-apa khidmat.
Wa taratan biziyarati, dan kadang-kadang silaturahim itu berlaku dengan kita ziarah, wassalami, dan beri salam. Wa ghairi dhalika, dan selain demikian itu. Maka dia berkaitan dengan aqarib, kerabat dekat. Itu silaturahim. Intaha syarhun Nawawi ala sahih Muslim. Okay, kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Qati'u tu fa'il. Al jannata mansub bi naz'il khafid. Rahimin mudhafu ilaih. Tidak masuklah oleh seseorang dalam syurga oleh ni fa'il dia. Oleh pemutus silaturahim. Oleh pemutus silaturahim. Jadi tak masuk syurga ni ada dua makna lah. Tak masuk syurga dengan makna masuk syurga, tak masuk syurga selama-lamanya, masuk neraka selama-lamanya kerana dia menghalalkan, memutuskan silaturahim. Yang mana memutuskan silaturahim haram ijma' ulama, dia halalkan. Hukum dia kafir. Ada yang tak masuk syurga dengan mana tak masuk syurga secara cepat, masuk syurga lambat. Kerana dibakar neraka dulu kerana dia memutuskan silaturahim dan Allah Ta'ala tidak ampunkan dosanya. Wal'iyadzubillah. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan akan hadzal haditha, akan hadis ini fa'il oleh Syaikhani, oleh hadis Imam Bukhari Muslim. Wa qala, dan telah bersabdalah ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, Aba munada wa huwa mudhaf, Hurairah mudhaf ilaih. Sil, hendak sambunglah oleh engkau, maf'ul bih, rahimaka, akan persaudaraan engkau, ataupun sambunglah oleh engkau akan tali persaudaraan engkau, ya'tika, niscaya. Niscaya jawab bagi fi'il amar. Sil tu. Niscaya ya'tika, mendatangi akan engkau, maf'ul bih, fa'il. Ar-rizqu, oleh rezeki. Min haitsu la tahtasib, daripada jalan yang tidak menyangka-nyangka oleh engkau. Min haitsu la tahtasib. Yang tidak engkau sangka, yang tidak engkau perhitungkan, yang tidak engkau sangkalah jangka. Antaranya takwa, hak ni juga sama, menyambungkan silaturahim, dan menyambungkan silaturahim dengan izin Allah dapat juga memanjangkan umurnya, insya-Allah taala. Silaturahim ni apa dia? Ihsan ilal aqarib, membuat baik kepada kaum kerabat, kerabat keluarga, sama ada harta, khidmat, bisalam, ziarah dan sebagainya. Wat-tasi' wal arba'un, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dia tulis ar-rif'u bil 'abid, iaitu beramah mesra dengan al-'abid, hamba-hamba. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi kita baca laju sikit ni, bukan laju apa pun, tak laju pun, sejam lebih kot. Sejam 40 minit dah. Jadi kita baca, kalau kita perhati tengok tadi 10 muka surat. 10 muka surat. Jadi insya-Allah taala 7 8 99 tau. 7, 8, 9. 3 hari. Hari ni apa? Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kita kalau boleh nak khatam Jumaat. Kita baca 10 muka surat sehari ni. Tadi 10 muka tu tadi. 10 muka. Daripada muka surat 53. 53 tadi kan? 53 sampai 63. Sekarang masuk 64 lah. InsyaAllah kita baca 10 muka surat sehari. Esok 10 muka surat, jadi sampai 73. Lepas tu, esok Rabu kan, hari Khamis sampai 83. Cuma hari Rabu lah kita ambil curi masa sikit. Rabu tu petang. Rabu petang tu kita baca sikit. Supaya Jumaat tu kita boleh perhabis. Jumaat tu kita boleh perhabis. Jadi Selasa esok baca 10 muka. Rabu pagi esok 10 muka. Rabu petang tengoklah berapa muka. Lepas tu hari Khamis 10 muka, hari Jumaat khatam. Sebab hari Jumaat ni kita dalam PTBR ni dia ada khatam kitab tajwid. Jadi kita sempena khatam kitab tajwid, kita nak khatam kitab ni sekali. Lagi pula ada ujian lah kami ni, siap-siap guru Quran ni. Ada ujian pula. Jadi insya-Allah taala lepas daripada khatam kitab tu, bermula hari Sabtu terus, tak ada cuti dah. Bermula hari Sabtu, kita nak baca satu matan kecil, matan al-bina,
matan bina. Wal asas. Kau terbalik Matnul asas wal bina ke matnul bina wal asas? Ingat ah. Matan bina. Yang sarah tu. Matan bina. Matan aja. Matan bina. Sebab sarah ni kita jarang baca sangat. Kita baca baru satu kitab je, iaitu Matan Al-Izzi dengan syarah Kailani Al-Izzi yang ada dalam YouTube. Tu ya sarahnya. Kita nak tambah sikitlah modal sarah. Sebelum kita baca syarah pada Matan bina, kita baca Matan bina mudah-mudah dulu. Setiap pagi insya-Allah taala sampailah 11 hari bulan akan datang. 11 hari bulan tu akan tukarlah pada 3 kitab. Kerana sudah bermula 1 Sya'ban insya-Allah taala 3 kitab nahwu yang kita akan baca nanti. Iaitu syarah Syekh Khalid, syarah Jurubiyah yang dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi dan juga syarah siapa seorang lagi? At-Tuhfatus Saniyah syarah Jurubiyah. Hak tu kita tangguh 2-3 tahun dah. Padahal kita buat grup dah dulu. Sebelum ada page lagi. Kita buat grup dah untuk baca Tuhfatus Saniyah, kita tangguh. Kita nak bacalah pada bulan Sya'ban ni 3 kitab tu sampailah akhir bulan Ramadan 30 Ramadan insya-Allah taala khatam 3 tu. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.